disebutkan ayat Allah SWT. Tugasan matlamat pemerintahan adalah pada akhirnya huwa ansha'ahum minal ard wasta'marakum fiha. Dia yang Allah yang telah menjadikan kamu dari bumi. Dalam ayat yang lain sebagai khalifatullah fil ard, yang diamanahkan ke atas kamu untuk wasta'marakum fiha, memakmurkan muka bumi ini, mensejahterakan rakyat dan penghuni muka bumi ini. Itu dia tuan-tuan sebenarnya. Itu dia matlamatnya pemerintahan. Sebab itu dalam Pakatan Rakyat kita bergabung dalam dasar-dasar bersama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran pada rakyat. Supaya itu kembali kepada perkara yang saya bahaskan sebentar tadi. Lalu caranya Barisan Nasional adalah secara runcit mau memberikan kepada rakyat, dan BRIM segala krim adalah seluruhnya pendekatan yang sebenar-benarnya mengekalkan rakyat pada pendapatan yang rendah, cumanya memberikan rakyat gula-gula ini supaya rakyat tidaklah bangkit untuk menentang mereka. Klinik Rakyat Satu Malaysia. Ada doktor tuan-tuan? Ada doktor kah? Ada. Sama ada krimnya yang kami telah dedahkan. The quality of creams product are substandard. Di Dewan Rakyat kami bentangkan perkara itu. Termasuk yang lain-lain. Dengan kata lain, ya kamu punya perdagangan rendah, kami akan bantu kamu untuk kekal dalam garis kepompong kemiskinan itu. Namun, kalau kita tengok dari sudut kesenjangan dan perbezaan, jurang perbezaan antara kaya dan miskin, sama ada pendapatan ataupun wealth, kekayaan itu kekal seperti lama. Berbeda dengan itu, Pakatan Rakyat dalam belanjawan sekali lagi dalam manifesto mengangkat matlamat untuk mendayakan rakyat, pertama-tamanya dengan meningkatkan pendapatan, sekaligus meningkatkan pendapatan boleh berbelanja yang saya akan huraikan. Pendapatan boleh berbelanja, disposable income itu adalah what you have in your pocket to spend. Apa yang ada pada anda untuk anda berbelanja. Lalu pendekatan strategi keuangan Pakatan Rakyat adalah dengan cara pertama mengurangkan kos saraan hidup rakyat. Ini saya mau urai dengan lebih teliti. Kalau tuan-tuan mau berbahas dengan saya sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi. Sebab saya tunggu nanti untuk berbahas dengan Ketua Pembangkang. Dan kami daripada Jawatan Kuasa Manifesto bersedia untuk berdepan dengan 3 lawan 3. Sehingga hari ini belum ada jawapan. Ada portal news, ya saya diberi faham bahawa BFM bersedia menganjurkannya, MOF TV bersedia menganjurkannya, dan paling mutakhir satu lagi portal news, portal TV, adalah internet TV adalah daripada Antara Pos. Dan tak silap saya minggu depan saya akan berdepan dengan beberapa pimpinan UMNO Barisan Nasional berhujah tentang manifesto ini. Tuan-tuan, saya lanjutkan sedikit dengan izin tuan-tuan. Tuan-tuan, apabila kita membawa pendekatan ini, ia adalah dalam strateginya pertama mengurangkan kos saraan hidup rakyat. Dan kos saraan hidup rakyat ini tuan-tuan, in the basket of CPI, dalam satu bakul perbelanjaan besar rakyat, dia menyinggung persoalan apa? Persoalan pertama adalah petrol dan diesel, pengangkutan, kos pengangkutan. Ya tuan-tuan, pertama. Kedua adalah tentang apa juga yang merupakan tarif elektrik yang tuan-tuan bayar. Ketiga adalah dari sudut air, tarif air. Keempat adalah pendidikan. Kelima, kesihatan. Keenamnya, tol, dan sebagainya. Keseluruhannya merupakan sumbangan besar dalam membebankan rakyat. Dan kalau kami mampu untuk menurunkan kos saraan hidup ini, lalu sekaligus tuan-tuan akan dapat meningkatkan pendapatan tuan-tuan. Saya akan berujar dengan cara yang paling simpel, harap-harapnya supaya tuan-tuan paham. Saya ambil pertama apa? Pertama yang saya mau ambil adalah tawaran manifesto Pakatan Rakyat yang dalam 4 kategori. Pertama, kita cerakinkan manifesto kami tuan-tuan Pakatan Rakyat dalam 4 tunggak besar. Penulisan manifesto kali ini mudah.
Dia bukan satu dokumen yang sempurna lengkap, tidak. Sebab apa? Manifesto kami ini mesti dibaca bersekali dengan buku jingga, dibaca bersekali dengan dasar-dasar Pakatan Rakyat yang lain, dibaca bersekali dengan semua framework ataupun apa juga dasar-dasar yang telah kami sepakati dalam Pakatan Rakyat. Lalu, ia merupakan penampilan tawaran sekaligus janji. Ini ada yang memainkan kami itu. Tak payahlah kalau ada manifesto kalau tak berjanji. Tuan-tuan, saya mau membuat penjelasan sikit sebagai satu penyimpangan, digression sikit. Tan Sri Khalid Ibrahim menyebutkan tentang manifesto itu bukan janji pada 2008. Ada sebabnya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat, Pakatan Rakyat hanya ditubuhkan pasca PRU ke-12. Betul? Betul? Masuknya kami dalam pilihan raya umum ke-12 adalah sebagai parti-parti pembangkang berasingan yang setiap satu menampilkan manifesto mereka. Banyak yang kami janjikan. Namun ketika kerajaan Pakatan Rakyat bangun sebagai satu kerajaan yang merupakan muafakat politik pembangkang khasnya PKR, DAP dan PAS, maka ia menjadi kerajaan Pakatan Rakyat. Tetapi manifesto yang dibentangkan terdahulu daripada itu adalah manifesto setiap satu parti pembangkang. Lalu adalah agak sukar untuk melayani, memenuhi dan melunaskan setiap satu janji yang dibuat oleh parti-parti pembangkang sebelum daripada tertubuhnya kerajaan Pakatan Rakyat. Dan dasar Pakatan Rakyat, tuan-tuan sedia maklum, berbeza dengan UMNO Barisan Nasional, adalah dasar-dasar yang mesti disepakati ketiga-tiga parti-parti komponen besar ini. Barisan Nasional jalan, tuan. Barisan Nasional macam mana bezanya? Dia ada seorang saja, bukan? Dia ada veto power, bukan? Dia ada bos, bukan? Dia ada bully boy, bukan? Pakatan Rakyat bukan begitu. Lalu kalau saya simpulkan isunya, hanya ketika ia menjadi satu yang disepakati tiga-tiga parti komponen Pakatan Rakyat, baru ia menjadi polisi bersama. Jadi justru kerana itu serangan kepada kami bahwa kami tidak menunaikan 100% daripada janji-janji PRU ke-12 adalah sama sekali tidak tepat. Bahkan ada banyak lagi program yang tidak disebutkan dalam manifesto parti-parti pembangkang sebelum penubuhan kerajaan Pakatan Rakyat di sana. Lalu ada perkara-perkara seperti Jom Shopping, banyak lagi perkara yang merupakan program-program tawa contohnya. Satu apa yang dikatakan sebagai program yang sumbangan untuk anak-anak yang dilahirkan di negeri Selangor. Sebagai satu deposit yang kita buat pada setiap bayi yang lahir. Daripada umurnya mau ke universiti dia sudah ada dana. Jadi itu perkara yang tak saya sebutkan sebagai penerangan dan penjelasan. Namun apabila kami dalam PRU ke-13 ini menampilkan manifesto Pakatan Rakyat, setiap satu yang kami tawarkan, ia adalah secara ijma', secara konsensus diputuskan oleh parti-parti, diputuskan bersama oleh tiga komponen parti Pakatan Rakyat. Barulah dia menjadi satu yang merupakan tawaran sekaligus janji Pakatan Rakyat. Boleh tuan-tuan ya? Tolong beri faham. Manifesto tetap janji. Dan kalau orang Islam yang berjanji, al-muslimun anda syurutihim, orang Islam itu dipegang dengan segala katanya sebagai apa yang mereka janjikan, tuan-tuan. Kembali saya kepada manifesto sebentar. Lalu manifesto dan pendekatan Pakatan Rakyat adalah untuk mengurangkan kosaraan hidup. Dan saya telah sebutkan tadi, saya mau mengambil contoh, ini beberapa contoh dalam waktu yang sempit ini. Jadi kekang dengan waktu ini saya hanya mungkin boleh mengambil satu dua saja, teman-teman. Pertama yang saya nak singgung adalah persoalan bagaimana kami mampu menurunkan harga petrol dan diesel. Malam ini kita menang, esoknya Perdana Menteri dan juga
Menteri Keuangan, tuan-tuan, siapapun yang akan dipilih oleh Pakatan Rakyat, ya, akan mengumumkan turunnya harga petrol dan diesel pada harga yang akan diisytiharkan. Mampukah kami lakukan? Dengar penjelasan saya sebentar ini, tuan-tuan. Harga sekarang satu tong barrel, satu tong tuan-tuan tahu ya. Satu barrel tu cakap jauh, tuan-tuan boleh faham juga ya. Tong dan barrel itu sama, tuan-tuan. Satu tong atau satu barrel minyak mentah, kita perlu tahu berapa kosnya. Dan minyak mentah negara kita ini, tuan-tuan, adalah pada kualiti yang jauh lebih baik daripada brand minyak mentah brand daripada United Kingdom. Kita Tapis blend. Tapis blend ini sulfur content-nya kurang, tuan-tuan. Ini engineer petroleum boleh cerita lebih lanjut. Ya, ambil ringkasnya. Setiap satu tong satu barrel, kos pengeluarannya, production cost adalah pada harga $10 Amerika satu barrel satu tong. Kos penapisan refinery adalah pada harga $15 Amerika satu barrel. Kos pengangkutannya adalah $5 satu barrel satu tong. Segala cukainya, tuan-tuan, termasuk royalty dividennya, adalah jumlahnya adalah $20 Amerika satu barrel. Berapa jumlahnya, tuan-tuan, sebelumnya? $50 Amerika satu barrel satu tong. Tuan-tuan tahu satu tong satu barrel ni berapa agaknya? Tuan-tuan bayar di petrol station liter, bukan, tuan-tuan? Berapa harga RON 95? RM1.91 liter. Nah, malam ini saya teruskan sikit, membawa tuan-tuan dengan kuliah keuangan ni sikit, tuan-tuan. Dalam satu barrel satu tong, jumlah liternya adalah 210 liter, tuan-tuan. Maka $50 Amerika bagi 210 liter adalah petrol yang terhasil daripada telaga minyak sampailah kepada petrol station Petronas itu. Kita bercakap tentang Petronas dulu. Nanti saya ceritakan kenapa Petronas. Sebab Petronas adalah milik kerajaan dan kita berkemampuan untuk menentukan harga pada apa yang kita miliki. Yang lain akan turut bersama ketika supply demand ekonomik itu akan memaksa mereka mengikut tuntutan pasaran akan sama. Dia menimbangkan penurunan harga itu. Tuan-tuan, saya lanjutkan sikit lagi. Kalau nak $50 Amerika satu tong satu barrel atau bersamaan dengan 210 liter, maka 1 liter jatuh berapa, tuan-tuan? Tidak nampak? Ada yang mencongak dah. Berapa, tuan-tuan? 75 sen 1 liter. Kalau tuan-tuan tak dengar, saya ulangi. 75 sen 1 liter. Tang mana yang dikatakan disubsidikan oleh kerajaan, saya masih menunggu jawapan. Ambillah bukan 75 1 liter, 70 sen 1 liter. Ambillah RM1 1 liter. Kita masih punya margin. Kita masih punya keuntungan. Yang kalau kita daripada hari ini RM190 sen 1 liter, kalau diisytiharkan pada malam kita menang esoknya, maka wajar tauke bos dan tuan sebagai rakyat diberikan penurunan harga bagi mengiktiraf sokongan kepada kerajaan Pakatan Rakyat, kerana kita tahu bahawa kita masih membuat keuntungan dalam menurunkan harga petrol dan diesel di stesen-stesen minyak pada hari kemenangan keesokan hari kemenangan kita, tuan-tuan. Ini bukan janji kosong. Petronas yang punya 1000 pump station seluruh negara, ya, punya market share sebanyak hampir 50% daripada pasaran adalah miliknya ataupun dimiliki oleh 50% pasaran itu. Ya, daripada apa yang BHP-nya, ya, Caltech-nya yang lain itu. Apabila Petronas yang mempunyai supply chain ataupun yang mempunyai rantaian bekalan daripada wellhead-nya ataupun telaganya sampailah refinery, sampailah ya kepada petrol station itu, akan menurunkan harga, yang lain akan juga turun. Sebab itu, ketika kos
bahan bakar ini turun. Bayangkan kesan bergandanya ketika rakyat mengecapi. Ini bukan hanya persoalan subsidi semata-mata. Ianya sekaligus membawa penurunan harga kos yang sebenarnya rentas semua perkhidmatan, yang merentas services, good and services, pada barangan yang dihasilkan, yang dijana ataupun dikilang, sampailah kepada apa juga bentuknya perkhidmatan itu. Ia menyangkut persoalan minyak ataupun tenaga. Itu pertama. Kalau tuan-tuan saya bawa sikit daripada kedua, yang sekaligus akan melihatkan, memaparkan kepada tuan-tuan apa yang kami maksudkan dengan menurunkan kos perbelanjaan hidup rakyat. Tuan-tuan, kami mewawarkan dalam manifesto bahawa kita committed untuk turunkan harga kereta. Dengan bagaimana? Dengan kita turunkan excise duty. Ini Datuk Pa baru-baru ini membuat, setelah hari Isnin kami mewawarkan tentang penurunan excise duty itu, Datuk Pa pada hari Rabu menyebutkan bahawa import tax ataupun import duty kereta-kereta daripada Jepun dan Australia akan diturunkan secara berperingkat-peringkat. Ini bukan yang kita maksudkan. Import duty adalah tertakluk kepada free trade agreement. Sama ada free trade agreement itu adalah dengan Jepun, dengan Australia, dengan manapun, dengan Europe dan sebagainya. Tetapi yang kami maksudkan, yang akan menjejas ataupun yang mempengaruhi kesan keuangan kepada rakyat adalah excise duty. Pada harga excise duty sekarang ini tuan-tuan 105%, 105%. Dan sale tax-nya 10%. Tuan-tuan tahu kalau tuan-tuan beli kereta 100,000, 55,000 RM itu adalah bersangkutan dengan excise duty dan segala bentuk cukai dan duties. Bayangkan tuan-tuan, kalau kami turunkan berperingkat, tak payah sekaligus turunkan 20% setiap tahun ataupun 5% pada tahap awal, bermakna kalau harga kereta itu 100,000, tuan-tuan hanya bayar 75,000. Mana perginya 25,000? Okey, UMNO. Tuan-tuan, ini membayangkan kerajaan Pakatan Rakyat. Ya. Mereka kata 7 bilion kerajaan akan kehilangan pendapatan. Kalau kerajaan Pakatan Rakyat merintah, 7 bilion sudah hangus. Sebab apa? Kita turunkan excise duty. Soalan yang kami ingin tanya kepada menteri-menteri, termasuklah Menteri Kewangan, mana perginya 7 bilion? Tak ambil semua. Ambil setengah je tuan-tuan. 3,5 bilion yang kerajaan hari ini sudah kehilangan. Mana perginya tuan-tuan? Saya tanya sekali lagi. Mana perginya 3,5 bilion hasil daripada penurunan excise duty kereta itu? Kalau tidak, kepada tauke, tuan dan bos, yakni rakyat yang akan mendapat dan mengecapi 25,000 penjimatan itu kerana penurunan harga kereta itu tuan-tuan. 25,000 tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan dapat 500 je tau. 500 je. Itu pun dah hilang punca dah. Pening semacam nampak. Ya. Ini 25,000. Dan 25,000 itu mengikut perhitungan investment analyst, mengikut pakar-pakar ekonomi, menjana kesan berganda dalam keupayaan rakyat berbelanja. Ia menjana apa yang dikatakan sebagai rangsangan berbelanja. Dan kalau tuan-tuan tahu atau buat-buat tahulah, perbelanjaan rakyat yang dikatakan dalam bahasa Jawanya domestic consumption. Fahamlah tu kalau gelap tu. Domestic consumption ataupun perbelanjaan tuan-tuan seluruhnya. Perbelanjaan beli apa pun, beli kereta, beli motor, beli motosikal, beli apa pun seluruhnya yang tuan-tuan buat adalah hari ini merupakan faktor utama dalam menjana pertumbuhan di negara kita ini.
Bayangkan tuan-tuan, setiap seorang tuan-tuan kalau beli kereta baru, penjimatan RM25.000, penurunan sikit saja daripada hasil excise duty. Tuan-tuan, ini dia maksud kami. Ketika kita mengatakan bahwa kesetaraan hidup akan kita turunkan, sekaligus meningkatkan pendapatan, dan pendapatan boleh berbelanjanya rakyat. Sekaligus menjana rangsangan perbelanjaan rakyat. 3,5 itu pergi kepada rakyat. Dan sumber kedua ketika kita hilang 3,5, kami mencadangkan bahwa EP ataupun import permit, EP yang diberikan sekian lamanya kepada kroni-kroni mereka, dihentikan cara dan kaedah itu. Tetapi sebaliknya akan dibuka tender terbuka. Ya, akan diapungkan sebagai tender terbuka. Siapapun ya yang punya syarikat keupayaan itu boleh membelinya dan membidanya dengan harga, bukan saya kata, Timbalan Menteri Dato' Mukhris mengatakan bahwa harga satu EP di Dewan Rakyat adalah mungkin keparas paling tinggi RM60,000, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, setiap satu EP yang diberi pada kroni itu semacam dia bagi RM60,000, tuan-tuan. Daripada itu saja, setiap tahun dikeluarkan 60,000 EP. Jangan ambil 60 lah, tuan-tuan, kita ambil 40 je. Kita ambil 50 ringgit pada 60,000 EP. Di sana ada berapa, tuan-tuan? 3 bilion ringgit, 3,000 juta sebagai pendapatan tambahan yang sekian lama mereka perkayakan kroni, membebankan rakyat. Tengok, tuan-tuan. Dan hasil daripada itu juga Proton pun bukan kereta nasional, tuan-tuan, lupa ke? Kereta Proton ni kereta nasional ke sekali, tuan-tuan? Ke saya mau tahu ya? Tapi tak apa. Kalaulah perkara ini ditangani dengan baik, keuntungan yang akan dapat menjana cukai, yang menjana pendapatan cukai kepada kerajaan. Tuan-tuan, saya simpulkan sikit lagi. Saya ada 5 minit lagi, tuan-tuan. Lalu saya ringkaskan begini. Dalam keseluruhan perkara yang kita tawarkan, semuanya, sama ada petrol yang akan kurang, sama ada elektrik, tarif air, tarif api, tarif air, ya penghapusan tol, ya pendidikan percuma, seluruhnya telah kami hitungkan jumlahnya adalah total besarnya, jumlah besarnya 45,95 bilion ringgit. Mereka kata, mana datangnya pendapatan ini? 3 kaedah yang akan kita jana pendapatan ini. Pertama, seperti mana yang telah saya sebutkan lebih awal tadi, penjimatan hasil daripada cara kita urus takbir semua perkara yang khususnya yang bersangkutan dengan perolehan aset ataupun pemberian kontrak. Tuan-tuan, saya sudah sebutkan Selangor punya experience 20 hingga 24% penjimatan. Kami telah menghitung tahun lalu seluruhnya perkara yang bersangkutan dengan perolehan aset, pemberian kontrak, highway sebagainya, tuan-tuan. Kerajaan pusat 206 bilion. 206 bilion. Pada penjimatan 24%. Tuan-tuan hitung sendiri. Penjimatannya adalah keparas 49,5 bilion ringgit. Mengatasi keperluan dalam semua yang kami tawarkan dalam manifesto kami. Tuan-tuan tak dengar, saya ulang. 49,5 bilion adalah pendapatan yang kita jana hasil dari satu penjimatan tabir urus yang telur dan cara tanda terbuka. Kedua, penyusunan semula keutamaan, dan ketiga, pertumbuhan. 1% pertumbuhan dalam KDNK adalah bersamaan dengan menjana cukai 6 bilion ringgit, tuan-tuan. Sebab itu kami bersedia berbahas dengan pimpinan UMNO Barisan Nasional ini, khasnya Menteri Kewangan itu, tuan-tuan. Sebab setiap satu yang kita sebutkan, kalau pendidikan percuma ni, tuan-tuan, hari ini pun
Pendidikan telah dibiayai oleh kerajaan 90%, tuan-tuan. Yang kami maksudkan pendidikan percuma adalah menambah 10% saja lagi. Menjadikan ia dari rendah sampai ke IPT seluruhnya percuma. Penambahan 6 paling tinggi 8 bilion saja, tuan-tuan. Bersahabatan dengan penghapusan tol, saya boleh syarah panjang kalau tuan-tuan mau. Ya, dari sudut apa lagi? Ya, elektrik 25 bilion setiap tahun diberikan pada Crony. IPP, Independent Power Producer, Malakoff YTL. Ketika kita memerintah nanti, kita akan berhenti memberikan subsidi kepada kroni-kroni IPP. 25 bilion ini kita akan cerakinkan menjadi satu yang akan membantu rakyat secara langsung, sekaligus mengurangkan tarif elektrik. Air, lagilah jelas apa yang berlaku dalam Selangor. Tonton tengok. Kalau kita izinkan mereka yang pun tak ada urus, hari ini Selangor sudah terpaksa menaikkan tarifnya kepada 37%. Hasil daripada dukungan rakyat di negeri Selangor, kita kekal tarif yang rendah. Dan kita bersedia untuk mengambil alih semua konsesi-konsesi air, sama ada yang merawat air, PNSB, Konsortium Abbas, dan Syarikat Pengurusan Air Selangor, Splash, dan pengedar air itu, Syabas itu, yang kita akan ambil alih, dan kerajaan negeri Selangor mengurus takbir air dan usul rawatannya dan pengedarnya, sekaligus akan membawa penurunan tarif. Dan paling penting, kata Tan Sri baru-baru ini, Mufti Besar sebutkan, saham-saham air ini akan kita agihkan kepada rakyat di negeri Selangor. Allah, minta maaf lah ya, kawan-kawan perak nampak meleleh je dia. Tuan-tuan, saya kira begitu saja yang sedikit yang boleh saya terangkan sebentar tadi. Saya telah menegangkan kepada tuan-tuan betapa pendekatan Pakatan Rakyat berbeza dengan UMNO. Kami tidak hanya sekadar menampal kuyuk kepada tuan-tuan. Bukan hanya memberi dalam bentuknya one off. Setiap satu yang kami cerakinkan, jelas kami. Dalam perbahasan dalam media, dengan media, 2 jam kami hari Rabu itu dengan media. Setiap satu yang kami sebutkan, sama ada pendidikan percuma ke, hapus tol ke, setiap satu kami bentangkan anggaran perbelanjaan itu. Tapi kalau kerajaan, Barisan Nasional, pernahkah dia bentang, tuan-tuan? Pernahkah dia bentang? FRT-nya hari ini High Speed Rail, High Speed Railway HSR, yang Perdana Menteri berjumpa dengan Perdana Menteri Singapura, asalnya 8 bilion, hari ini sudah menjadi 80 bilion. Tolonglah sikit, cukup. Orang putih kata apa, tuan-tuan? Enough is enough. Kifayah, orang Arab kata kifayah, cukuplah, cukup. Tuan-tuan, sebab itulah kami bersedia berdebat, berbahas. Setiap satu yang kami tawarkan, kami bersedia untuk dipertanggungjawabkan. Mana datangnya revenue dan pendapatan itu, dan kemana ia akan dibelanjakan. Mengapa kami sanggup untuk menurunkan apapun yang kami turunkan, termasuk yang memberikan pendidikan percuma, termasuk kesihatan yang ditawarkan kelas 2 dan 3 percuma, dan kami tolak One Care Health Insurance System yang mereka wawar-wawarkan. Sebab itu juga, kalau tuan-tuan izinkan, saya sudahi dan ending ini. Ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan izinkan mereka, tuan-tuan lanjutkan perkhidmatan mereka. Syarikat tuan-tuan ini di peringkat persekutuan ini, yang telah curang dan khianat kepada rakyat, kalau tuan-tuan lanjutkan, apalah itu kira, tuan-tuan. Sebab mereka telah mengatakan bahwa menangnya mereka akan kenakan, tuan-tuan, satu cukai baru yang dikatakan consumption tax, cukai perbelanjaan yang bernama GST. Betul-betul lah, tuan-tuan, kena gasak sampai teruk. Itu baru satu. Lalu inilah dia yang kami tampilkan dan tawarkan, sekaligus menjadi janji kami. Mudah-mudahan insya-Allah berkat hasil penekunan tuan-tuan yang memerhati dan meneliti apa yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan bersedia? Apakah tuan-tuan bersedia untuk melanjutkan kerajaan Pakatan Rakyat? Apakah tuan-tuan akan rehatkan dan pensiunkan kerajaan Barisan Nasional? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.